Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ni masih lagi kita dapat menikmati kehidupan, berada di dalam nikmat iman dan Islam, masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah, walaupun tak sihat sikit-sikit, tapi Alhamdulillah kita masih lagi sihat berbanding dengan orang lain. Kita melihat di bawah kita masih lagi senang berbanding dengan orang lain. Kita jangan pandang ke atas, kerana kita akan cemburu. Tetapi kita kena pandang di bawah kita macam mana, orang yang di bawah kita macam mana. Supaya apa? Supaya kita akan lebih merasakan bersyukur, bersyukur di dalam diri kita. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam satu surah, iaitu Al-Qadr. Surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Di dalam surah Al-Qadr, di dalam surah Al-Qadr Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Anzalnahu fi lailatul qadr, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam tu turun para malaikat, banyak malaikat, dan roh, iaitu Jibril. Malaikat ruh tu dimaksudkan dengan Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh, dengan izin Tuhannya, biiznillah, biizni rabbihim min kulli amr, untuk menyelesaikan pelbagai urusan, urusan tentang ajal, tentang rezeki. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan sejahtera, malam itu sejahtera hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Jadi kita nak bincang apa dia Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ialah satu malam. Memang malam lah, bukan siang. Lailatul Qadr, malam Al-Qadr. Pada malam itu pertama kalinya ialah malam yang diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Memang tidak dinafikan malam itu adalah malam diturunkan Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah pun ada disebut ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, tu kan. Dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahawa Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus, daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian baru diturunkan secara berperingkat kepada Nabi selama 23 tahun. Jadi malam tu diturunkan Al-Quran.
Itu dah malam yang berkat. Dan apakah Lailatul Qadar ini sebenarnya? Lailatul Qadar memang ulama bersepakat bahawa memang ia berlaku pada bulan Ramadan. Di malam-malam bulan Ramadan. Di malam-malam pada bulan Ramadan. Dia tak berlaku pada bulan-bulan yang lain. Dan pada malam tu, satu malam tu Allah memberikan keberkatan dia, Allah memberikan kelebihan dia, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jika dihitung 1000 bulan berapa? 83 tahun. 83 tahun 4 bulan ke begitu? Ataupun 11 bulan. 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita beribadah pada malam tu, kita akan mendapat seumpama kebaikan dia tu 83 tahun beribadah. Kenapa diberikan malam Al-Qadar kepada umat Nabi Muhammad ni? Ada dalam Al-Quran ditulis sebegitu. Banyak pendapat ulama. Kenapa begitu? Sebab ada cerita, ada pendapat daripada Abu Mus'ab Ahmad bin Ali bin Abi Bakar Az-Zuhri. Dia mengatakan bahawa umat Nabi Muhammad ni tidak mempunyai umur yang panjang. Umur umat Nabi Muhammad ini merupakan di dalam lingkungan dalam 50 ataupun dalam lingkungan 60 tahun begitu. Ada yang 40 tahun. Jadi dikurniakan malam Al-Qadar, dia punya kelebihan dia 1000 bulan, 83 tahun pada setiap tahun. Pada setiap tahun kita akan dapat malam Al-Qadar ni. Malam Al-Qadar. Jadi kalau orang tu umur pendek, jadi bila dia dapat malam tu, dia akan dapat ganjaran, banyak ganjaran. Sebab umat-umat yang terdahulu, dia punya kelebihan, dia punya umur tu lebih panjang. Jadi panjanglah, sehingga kita dengar ada seorang di zaman-zaman dahulu, umat-umat yang terdahulu dia boleh beribadah selama lebih kurang 500 tahun beribadah. Kita umat Nabi Muhammad memang tak ada sampai 500 tahun umur kan. Sebab itulah dikurniakan malam Al-Qadar. Walaupun umur pendek, tetapi bila terkena setiap tahun kita dapat malam Al-Qadar, setiap tahun kita dapat malam Al-Qadar, jadi kita pun dapat ibadah juga, banyak juga seperti umat-umat yang sebelum. Adakah Lailatul Qadar ini dikurniakan kepada umat yang terdahulu? Ulama juga berpendapat bahawa ya, ada juga. Ada ulama yang berpendapat bahawa Lailatul Qadar ni ada pada umat-umat yang terdahulu. Jadi itulah malam Al-Qadar. Dan memang sahlah malam Al-Qadar itu berlaku pada bulan Ramadan. Itu memang tidak dipertikaikanlah pada bulan Ramadan. Jadi hari ini kita akan cuba bincang lagi. Malam Al-Qadar itu berlaku pada bulan Ramadan. Jadi bilakah masa dia? Masa dia bila? Adakah sepanjang Ramadan? Adakah sepanjang Ramadan? Bermula 1 Ramadan, 10 awal, ataupun 10 di pertengahan, ataupun 10 di akhir Ramadan? Jadi dalam hal ini kita akan rujuk kepada hadis-hadis Nabi. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah itu bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, melebihi ibadah baginda pada hari-hari yang lain. Maknanya Aisyah kata pada 10 malam terakhir Rasulullah ni dia beribadah lebih daripada malam-malam yang lain. Itu riwayat. Hadis riwayat Muslim. Dan daripada dalam hadis yang lain riwayat Al-Bukhari adalah Nabi daripada Aisyah juga, daripada Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW apabila masuknya hari yang ke-10, hari terakhir pada bulan Ramadan, baginda akan mengetatkan ikatan pinggangnya. Ikatan di pinggangnya
baginda akan menghidupkan malam harinya dan baginda membangunkan ahli keluarganya untuk beribadah. Jadi hadis daripada Aisyah ni, baginda mengetatkan pinggangnya, baginda menghidupkan malam harinya dan baginda membangunkan ahli keluarganya. Jadi ulama-ulama telah mentafsirkan ada 3 benda yang Nabi buat pada 10 malam terakhir, iaitu mengetatkan pinggang. Mengikut Imam Hafiz Ibn Rajab, dia mengatakan pendapat yang pertama, yang mengetatkan pinggang itu maksudnya Nabi bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, pendapat yang mengatakan apa maksud mengetatkan pinggang itu, iaitu Nabi telah meninggalkan perbuatan dengan isteri-isterinya. Nabi menjauhi isterinya lah maksud dia. Nabi banyak beribadah pada 10 malam yang terakhir tu. Dan ini adalah pendapat yang paling sahih, kata Ibn Rajab. Okey. Yang kedua, menghidupkan malam. Apakah maksud menghidupkan malam? Menghidupkan keseluruhan malam dengan beribadah kepada Allah. Dan ataupun menghidupkan sebahagian daripada malam dengan ibadah kepada Allah. Para fuqaha mengatakan bahawa apa yang kita buat dalam bentuk ibadah, iaitu solat tahajud, solat witir, berdoa kepada Allah, berzikir dan sebagainya, baca Al-Quran, itu maksudnya menghidupkan malam. Jadi bila masa dia ni, Ramadan ni, Al-Qadar ni, malam Al-Qadar ni bila? Kalau ditentukan seorang itu mungkin terkena pada malam Al-Qadar, bila bermulanya? Mengikut Ibnu Hajar Al-Asqalani dan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim dia kata malam Al-Qadar ini, siapa yang pergi solat Isyak secara berjemaah dan dia berniat untuk solat subuh secara berjemaah, dia solat subuh secara berjemaah dalam lingkungan tu, dia solat Isyak, dari solat Isyak sampai subuh tu, maksudnya dia dah dapat malam Lailatul Qadar. Dia berdoa, dia solat Isyak, dia berdoa minta ampun, dia buat ibadah masa lepas solat Isyak tu, dia dapat dah. Jadi kita insya-Allah, alhamdulillah, daripada hari ni lagi kita dah amal begitu kan. Lepas Isyak kita qiyam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang solat Isyak, solat tarawih, lepas tarawih baca Quran lagi, tadarus Al-Quran lagi, tadabbur lagi, lepas tu bangun malam baca Quran, solat tahajud, bangun sebelum subuh kan, sebelum masak-masak tentang masak-masak pasal sahur tu, berzikir, buka TV. Walaupun kita sedang masak, kita boleh buka TV kan. Sekarang ni banyak MP3, MP4 apa semua kan. Baca dengar Quran, duk masak tu dengan Quran, insya-Allah kita akan dapat. Sebab hati kita tu ke arah untuk bertaubat kepada Allah. Hati kita itu untuk membersihkan diri kepada Allah. Niat kita ikhlas untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah. InsyaAllah kita akan dapat. Dan waktu dia tu daripada Isyak sampai ke subuh. Dan kalau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata bermulanya terbenamnya matahari. Masuk waktu maghrib tu dah dikira malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatu tu dah malam dah. Kalau malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Tapi kita orang Melayu kita sebut malam Lailatul Qadar. 2 kali malam. Macam hari raya kan. Hari raya Aidul Fitri. Aid tu dah raya dah. Hari raya Aidul Fitri. Hari raya Raya Fitri lagi. Raya Fitrah lagi kan. Itu biasalah orang Melayu kan. Tak apa. Itu tak ada masalah. Jadi yang ketiga, Nabi membangunkan kaum keluarganya. Nabi kejut isteri dia. Dan ada hadis daripada Fatimah, daripada yang diriwayatkan di dalam Al-Bukhari 1127, yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah Fatimah dan Ali bin Abi Talib. Ala taqumani fatusalliyan. Nabi kata, adakah
apakah kamu berdua tidak bangun untuk menunaikan solat? Ini 10 malam terakhir. Nabi ketuk, bangun solat. Kita pun, anak kita, isteri kita, yang bangun solat ni, mai masuk solat. Bangun solat. Nanti di akhirat besok, saya ingat arwah Tok Guru Nik Aziz, dia isteri dia cerita kan. Isteri dia cerita, dia kata Tok Guru Nik Aziz dia kejut isteri dia solat. Bangun Yah ke nama isteri dia mungkin kan. Saya takut saya lupa. Bangun solat. Abel solat Abel. Apa ni maksud dia? Yah kena solat lah. Yah nak masuk syurga. Gitu maksud dia gitu. Besok di hari akhirat, kita ni sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Jadi masing-masing kena buat. Kita kena nasihatkan, didik isteri kita, kita kena pandu anak-anak kita supaya sama-sama solat, sama-sama berbuat ibadah, bagi kesedaran. Kalau kita hanya untuk diri kita beribadah, kita tak jaga ku anfusakum, tak ada ku anfusakum ahlikum nara tu, itu salah lah. Sayyidina Ali kata ku anfusakum wa ahlikum nara tu, jaga anak isteri kamu daripada api neraka. Ajar anak kamu Al-Quran, ajar anak kamu solat, kenalkan anak kamu dengan akidah, kenalkan anak kamu dengan Allah. Jangan kita ambil ringan benda ni. Jangan kita ambil ringan. Jadi man qama Ramadan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang lalu. Ini adalah ulama kata dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa besar dia kena taubat nasuha. Taubat nasuha. Jadi apakah kelebihan malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar, lebihnya ialah dengan 1000 bulan. Kelebihan dia dengan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Memang hebat. Memang hebat. Jadi kita kena hidupkan malam Al-Qadar itu dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berdoa, beriktikaf di masjid, dengan bersedekah dan amalan-amalan soleh yang lain. Jadi selesai yang kedua. Yang ketiga saya akan bahaskan di sini, bilakah berlaku malam Al-Qadar? Walaupun kita tahu ada hadis yang mengatakan 10 malam terakhir, tetapi saya akan spesifikkan lagi. Saya akan detailkan lagi pendapat-pendapat para sahabat di mana Al-Qadar itu bila berlaku. Hadis-hadis banyak. Sahabat-sahabat memberikan pendapat bahawa Al-Qadar itu mengikut Ibnu Abbas, malam Al-Qadar itu berlaku pada 27 Ramadan. Hadis daripada Ibnu Abbas pada 27 Ramadan. Berlaku pada 27 Ramadan. Begitu juga riwayat-riwayat daripada saya lupa, daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kalau tak silap saya. Okey, 27 Ramadan. Ini hadis daripada Ka'ab. Daripada Abu Ka'ab katanya, demi Allah sesungguhnya Ibnu Mas'ud telah meyakinkan bahawa malam Al-Qadar berada dalam bulan Ramadan dan jatuh pada malam 27. Akan tetapi beliau enggan memberitahu kepada kami malam yang tepat kerana bimbang takut kamu tidak lagi berusaha mencarinya. Dia cuma tak apalah gitu. Maksud dia taklah macam dia bagi tahu macam seolah-olah 27 dia kata. Tapi dia takut nak memastikan bahawa 27 tu, takut kita akan tinggalkan malam-malam lain. Sebab 10 malam terakhir tu memang ada hadis. Dan kemungkinan malam 27. Pernah berlaku, maksud dia, bukan kemungkinan, ada berlaku pada malam 27 Ramadan. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan pun ada juga hadis bahawa Nabi telah bersabda malam Al-Qadar itu berlaku pada malam 27. Begitu. Ini pendapat yang pertama lah. Kalau kita baca ni, kita dapat tengok dia punya pendapat dan juga hujah ulama kan. Daripada Ibnu Abbas pun sama. Ibnu Abbas kata mengatakan surah Al-Qadar itu mempunyai 30 perkataan. Ni. Inna anzalna fi lailati al-qadr. Kira-kira perkataan tu dalam surah Al-Qadar tu, tanazzalul al-malaika ar-ruh. Satu-satu perkataan. Perkataan tu kan, malam Al-Qadar, sesungguhnya malam Al-Qadar.
Inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan. Ufi Lailatul Qadr, maksud dia tanazzalul al-malaikah tu, kira perkataan tu kan. Dalam surah Al-Qadar ni ada 30 perkataan, Ibnu Abbas kata. Dan perkataan hiya, salamun hiya, sejahteralah hiya. Hiya tu adalah dhamir yang merujuk kepada Al-Qadar tadi, malam Al-Qadar tadi. Salamun hiya, sejahteralah malam Al-Qadar itu sehingga hatta matla'il fajr, hatta matla'il fajr, hatta 28, matla'il 29, al-fajr 30, fajr 30. Maksud dia hiya tu yang dirujuk kepada malam Al-Qadar tu berada pada perkataan 27. Sebab tu dia kata malam Al-Qadar itu pada 27 Ramadan. Ini perbahasan ulama. Ini pendapat kata sahabat. Sebab tu dia kata 27. Imam Ahmad pun dia meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Dia berkata, sesiapa yang mencari malam Al-Qadar, hendaklah dia mencarinya pada malam 27 Ramadan. Carilah kamu pada malam 27 Ramadan. Pendapat yang kedua mengatakan malam Al-Qadar pada 23 Ramadan. Ini ada juga. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik, Ibnu Khuzaimah. Dia meriwayatkan bahawa ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, taharrau lailatal qadri lailata 23. Maksud dia, carilah kamu malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-23 Ramadan. Ini hadis dalam Jami' As-Saghir. Pendapat yang ketiga mengatakan malam Lailatul Qadar juga berlaku pada 21 Ramadan. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i juga, berdalilkan pada hadis daripada Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahawa tuntutlah, carilah malam Al-Qadar itu pada malam ke-17 pun ada. 17, 21 dan 23 dalam bulan Ramadan, di dalam hadis riwayat Abu Daud. Pendapat yang keempat mengatakan malam Al-Qadar pada 24 Ramadan pun ada hadis juga dalam Jami' As-Saghir daripada Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam Al-Qadar pada malam 24 Ramadan. Dan pendapat yang kelima mengatakan pada malam terakhir Ramadan pun ada hadis. Carilah kamu malam Al-Qadar pada malam terakhir Ramadan. Malam 29 ke, malam 30 ke. Ini pun ada hadis. Jadi sebagai kesimpulannya lah, sebagai kesimpulan saya ambil pendapat jumhur ulama, di mana ramai ulama cenderung bahawa Al-Qadar itu pada malam ke-27, pada malam ke-27 Ramadan lah, sebab banyak hadis begitu. Tapi dalam hadis yang Nabi mengatakan Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 malam terakhir dan pada malam ganjil pun, kita simpulkan bahawa Lailatul Qadar itu, kesimpulan saya lah, berdasarkan jumhur ulama, Lailatul Qadar itu kita kena bersungguh-sungguh lah, seperti mana Nabi bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Kemungkinan dia berlaku pada malam ganjil, kemungkinan berlaku pada malam genap, sebab ada hadis semua. Jadi Allah tidak spesifikkan. Allah tak kata malam Lailatul Qadar itu berlaku pada 27 Ramadan ataupun 25 Ramadan. Sebab dia nak kita sentiasa berusaha. Allah menyembunyikan sesuatu untuk kita supaya setiap hari kita berusaha. Pada hari Jumaat kan, Allah kata doa, di mana waktu mustajab? Allah sembunyikan supaya kita sentiasa berdoa kepada Allah. Dia begitu. Jadi kita kena berusaha lah ni. Hari ni ada, termasuk hari ni 12 hari kita, 12 hari lagi kita puasa kan. Ni dah nak masuk fasa ketiga. PKP pun ada 5 fasa. Ramadan pun kira fasa ketiga kita letakkan. 10 malam terakhir. Jadi kita kena kuatkan ibadah. Kuatkan ibadah. Sebab kita mati tak tahu bila kan. Entah hari ni duduk tengah bercakap, tengah mengajar pun mati kan. Tengah ceramah pun mati. Tengah solat pun mati. Tengah makan mati. Tengah main bola mati. Kita tengok orang masuk dalam YouTube, macam-macam cara kematian. Masya Allah. Kita kena berdoa kepada Allah supaya kita ni mati dalam husnul khatimah, mati dengan cara yang baik. Dengan apa cara sekalipun, kita nak Allah matikan kita dengan cara baik, dengan cara kita
mengucapkan la ilaha illallah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan yang terakhir dalam sekejap abah tazkirah sekejap. Tunggu. Tak apalah, tak apa. Okey. Anak saya ni biasa bising lah, budak-budak kecil ni kan. Ini pun kira dah tenang dah ni bagi tazkirah, tak ada yang menangis menjerit. Biasalah umur 3 tahun, 5 tahun bergaduh, berebut mainan, beli satu seorang pun berebut. Beli dua, beli satu seorang pun berebut, beli dua seorang pun berebut. Apa lagi kalau beli satu? Memang budak-budak begitu kan. Layan je lah. Kita dulu masa kecil pun bergaduh juga kan. Kena cubit mak, kacau adik. Puah ada pesan ni. Abah nak tazkirah ni, tolong jangan kacau adik. Yang besar-besar ni selalu kacau adik. Kacau adik, bising. Ni saya suruh duduk diam, tenang-tenang. Nak zuhur dah ni kan. Jam berapa dah ni? Jam kalau di 11.43, 12 lebih, 12 suku ke zuhur. Di Sabah ni cepat zuhur. Sekejap je puasa kan. Okey, last kali saya akan sentuh pernah Rasulullah ditanya oleh Aisyah. Ni pasal perempuan haid. Perempuan haid dia boleh dapat Lailatul Qadar kan? Haid. Ramai orang yang duduk saja masa haid. Rugi duduk saja. Kalau terkena 10 di fasa yang ketiga, 10 malam terakhir kena haid. Rugi kan perempuan, rugi. Kan? Apa dia penyelesaian dia? Pernah Aisyah bertanya kepada Nabi. Pernah Aisyah bertanya kepada Nabi, jadi apa yang kami dapat? Apa yang kami boleh buat perempuan haid? Jadi Nabi kata, perempuan haid akan apa? Akan dapat apa? Akan dapat buat benda-benda ni. Sebab apa? Sebab perempuan haid pun memang akan dapat Lailatul Qadar. Ni hadis daripada Aisyah ni. Daripada Aisyah, dia tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah pandangan kamu sekiranya aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Apakah yang patut aku berdoa?" Maka kata Nabi, ucapkanlah qala taqulina Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, engkau sukakan pengampunan, maka ampunilah aku. Nabi suruh berdoa banyak-banyak. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni kalau diri sendirilah. Kalau berdoa untuk keluarga, untuk jadi imam keluarga, fa'fu anna. Doa banyak-banyak. Begitu. Jadi di antara amalan ada 3 yang digariskan oleh ulama. Apa perempuan haid? Haid tak dapat nak buat apa-apa kan? Bagi orang yang tak tahu, mungkin dia akan duduk saja tengok TV, layan movie, tapi rugilah tak dapat Lailatul Qadar kan. Sekiranya Lailatul Qadar, kita boleh buat banyak benda. Perempuan haid, yang pertama, banyakkan sedekah. Dalam masa haid kan, tengah hari pun boleh sedekah. Sekarang nak sedekah senang kan? Tabung Syria, tutup sedekah. Mahat tahfiz sedekah, pondok tahfiz sedekah, anak yatim bersamamu, nombor akaun sedekah. Duduk di rumah pun boleh sedekah kan? Banyakkan sedekah. Sebab sedekah Ramadan ini ganjaran dia sangat besar. Masya-Allah. Sekiranya pada malam Al-Qadar, macam mana nak sedekah? Kalau nak malam Al-Qadar, kan Al-Qadar ini bermula pada maghrib sehingga fajar kan? Jadi malam sedekah. Ambil peluang malam. Sedekah Ramadan siang pun dikira sedekah. Tapi kalau nak malam, nak pada dapat malam Al-Qadar, 10 malam terakhir, siap-siap 10 malam terakhir Mak Tafiz. Hari ni dah sedekah malam ni. Sedekah lillahi ta'ala. Sedekah pada waktu malam. Lepas suami anak-anak sembahyang tarawih, mulalah sedekah. Bank in RM10, RM20, RM50, RM100, ikut kemampuan. Setiap malam sedekah. Amalkan setiap malam sedekah pada malam-malam Al-Qadar, pada malam-malam 10 malam terakhir, ataupun setiap malam pada bulan Ramadan. Tak ada masalah. Senang kan? Tak payah nak pergi ketuk pintu rumah orang pada malam-malam hari kan? Begitu cara dia. InsyaAllah akan dapat malam Al-Qadar. Yang kedua, perbanyakkan doa dan zikir. Banyakkan doa dan zikir. Berdoa. Nabi kata berdoa tadi kan?
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diri sendiri kan. Banyak kan berdoa, duduk berdoa, berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullahalazim, istighfar. Banyak benda boleh buat kan. Yang ketiga, memberi makan kepada orang yang berbuka. Sedekah juga kan. Bagi makan kepada orang yang berbuka. Memang pahala besar. Pahala besar. Jadi ada 3 benda lah bagi orang pahala berbuka puasa. Sesungguhnya siapa yang berikan ganjaran makanan kepada orang yang berbuka puasa, dia akan dapat pahala seperti mana pahala puasa orang tu, tanpa berkurang sedikit pun. Setiap hari bagi makan orang yang berbuka. Kan orang berbuka dah masuk waktu maghrib dah dia makan. Syukur, alhamdulillah kan. Dia berdoa untuk kita, apa semua kan. InsyaAllah kita akan dapat. Dan ini saya tidak mahu bahaskan di sinilah. Dan ada setengah-setengah ulama kata nak baca Al-Quran pun boleh. Dalam pendapat Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah, dia kata baca Al-Quran pun boleh. Sebab apa? Sebab dibimbangi kalau orang yang hafaz Al-Quran, dia takut bimbang, dia boleh baca Al-Quran, tak ada masalah. Tapi kalau kamu rasa tak boleh baca Al-Quran sebab ada fuqaha kata tak boleh, haram. Ada hadis kata haram, dan hadis tu dikategorikan sebagai dhaif oleh sesetengah ahlul hadis. Tapi tak apalah. Kalau nak berpegang kepada tak boleh baca pun, buat benda lain. Tak perlu nak bergaduh. Baca doa banyak-banyak, berzikir banyak-banyak, bersedekah banyak-banyak. Buat tu. Tapi kalau orang yang boleh menerima pendapat yang mengatakan boleh baca Al-Quran, dia rasa dia takut hilang tu, ada pendapat ulama. Ulama mazhab Maliki pun kata boleh, tak ada masalah. Jadi kalau tak nak baca Al-Quran pun tak apa, berzikir, berdoa banyak-banyak, tak ada masalah. Agama ni jangan berbalak. Nanti tuduh orang tu begini, orang tu begini. Saya tak ada masalah sebenarnya. Jadi daripada kita duduk saja-saja pada malam Ramadan yang berbaki sikit ni, jadi alangkah baiknya kita berbuat sesuatu benda yang baiklah. Sesuatu benda yang bermanfaat, supaya apa? Supaya kita akan dapat beroleh malam Al-Qadar itu, kerana malam yang cukup berkat. Tahun ni kita dapat, tahun lepas kita dapat, tahun seterusnya kita dapat, tak ada masalah. Sebab kita masuk syurga, dah dapat dah tahun lepas 80 tahun contohnya. Tahun ni dapat 83 tahun, tahun depan 83 tahun. Dah 5 tahun dah dapat. 8 kali 5 400 kan. 400 tahun dah kelebihan aku. Jangan kata begitu. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan dengan ibadah. Ibadah kita kena buat, tapi dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Ada hadis kan, Nabi kata aku pun masuk syurga dengan rahmat Allah kan. Dikisahkan satu cerita seorang abid pada zaman yang terdahulu kan. Dia beribadah selama 500 tahun. Tiba-tiba Allah matikan dia. Kemudian Allah kata kepada malaikat, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmatku. Dia kata, aku masuk syurga ya Allah dengan ibadahku. Allah kata, masukkan dia ke syurga dengan rahmatku. Allah kata kan. Dia kata, aku masuk syurga dengan ibadahku ya Allah, aku buat ibadah 500 tahun. Allah kata, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmatku. Jadi dia tak puas hati. Dia kata dia masuk syurga ni dengan amalan dia. Jadi Allah kata kepada malaikat, ambil 2 biji matanya. Ni 2 biji mata ni. Cuba timbangkan, bandingkan 2 biji mata dengan 500 tahun amalan dia. Nescaya 500 tahun amalan dia itu tidak dapat membalas, tidak dapat menyamai nikmat Allah yang besar ni, mata. Kalau nak kira kan, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kalau nak kira rahmat Allah ni, nikmat Allah yang Allah bagi pada kita, nikmat makan, minum, hidup apa semua ni kan, berapa sangat kita beribadah kepada Allah sehingga kita dapat masuk syurga. Kalau nak kira, kita solat berapa minit? 6 minit, 8 minit satu waktu kan. 1 jam je satu hari 5 waktu. Kita buat solat sunat, baca Quran dalam masa 24 jam. Kita pergi kerja berapa jam? Kita makan berapa jam? Kita tidur berapa jam? Ibadah berapa jam? Tapi Allah bagi kita syurga. Sebab tu syurga ini dengan rahmat Allah. Contoh lagi nak mudah faham. Kenapa orang dalam keadaan dia hujan, lebat hujan rahmat. Hujan. Saya suka hujan, sejuk rasa kan. Tambah-tambah lagi bulan Ramadan.
Kalau masuk syurga dengan rahmat Allah ni, satu lagi, cuba kita fikir. Orang yang akhir kalam dia la ilaha illallah, 50 tahun buat jahat. Tiba-tiba akhir kalam Allah bagi hidayah, la ilaha illallah, masuk syurga. Kan? Inilah nak bagi tahu bahawa bukan dengan, kalau nak kira dengan ibadah, memang tak akan masuk syurga kan. Tapi inilah rahmat Allah. Sebab tu kita kena ikhlas dalam beribadat. Kita kena ikhlas, kena semata-mata kerana Allah, bukan dengan menunjuk-nunjuk. Jadi saya rasa untuk itulah tazkirah saya tentang Lailatul Qadar. Siapa yang rasa nak ilmu lagi, kena baca buku, kena dengar ceramah ustaz-ustaz lain. Saya bukan yang terbaik, saya cuma berkongsi ilmu untuk anak-anak saya, untuk ahli keluarga saya, anak-anak murid saya, sahabat-sahabat saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan makin lebat.